Baik, Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan berkenaan punca kuasa dimiliki Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Namun apa yang tidak dinyatakan adalah proses, amalan atau convention yang boleh dilaksanakan Seri Paduka Baginda dalam menentukan individu yang akan mentadbir kerajaan Baginda. Kita ikuti penjelasan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Profesor Dato' Dr. Syamrahayu Abdul Aziz yang juga pakar perlembagaan. Perkara yang menjadi tumpuan semasa lah setelah selesai hal berkaitan dengan peletakan jawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri. Perkara yang menjadi tumpuan semasa ialah proses lantikan pada Perdana Menteri yang sepenuhnya, ya. Suka saya nyatakan bahawa pada setiap masa hendaklah ada satu Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri yang tugasnya ialah bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pelaksanaan kuasa baginda dan juga urusan pentadbiran eksekutif negara. Jadi dalam urusan proses lantikan Perdana Menteri ini, perlembagaan tidak menyatakan tata caranya dengan terperinci. Apa yang dinyatakan dalam perlembagaan ialah tentang punca kuasa bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri. Jadi punca kuasa baginda ini adalah termaktub di bawah perkara 43 dalam pasal 2A dan dibaca bersama dengan perkara 40 dalam pasal 2A Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua perkara ini atau kedua-dua peruntukan perlembagaan ini menyatakan tentang punca kuasa baginda, bahawa pelantikan Perdana Menteri itu adalah suatu kuasa budi bicara baginda. Kuasa budi bicara yang dimaktubkan di dalam perkara 40 dalam pasal 2 perenggan A itu menetapkan bahawa baginda seorang sahajalah yang menentukan pelantikan Perdana Menteri. Kemudiannya kuasa baginda itu diikat dengan dua syarat dimaktubkan di bawah perkara 43 dalam pasal 2 perenggan A. Dua syarat tersebut ialah baginda hendaklah menantik seorang ahli Dewan Rakyat. Maksudnya hanya ahli Dewan Rakyat yang berhak untuk dilantik atau yang layak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Syarat kedua yang perlu dipatuhi ialah seseorang yang pada khidmat baginda mungkin mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Persoalan bagaimana baginda boleh menentukan khidmat baginda ataupun boleh atau mungkin mempercayai seseorang ahli dewan itu mempunyai kepercayaan majoriti, tidaklah dinyatakan bagaimana dan apakah tata cara yang perlu baginda ikuti untuk mendapatkan keputusan bagi menetapkan siapa yang akan mendapat kepercayaan majoriti itu, ya. So dari sini kita merujuk kepada convention atau dalam bahasa laymannya ialah adat, ya, adat perlembagaan yang telah dilakukan dalam beberapa peristiwa di negara kita lah, ya. Pertama, apa yang telah diputuskan oleh mahkamah, ya, suatu kes yang telah dibicarakan di hadapan mahkamah, iaitu kes yang melibatkan pelantikan Menteri Besar di negeri Perak, ya. Apabila 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri Perak telah dikatakan bertukar kepercayaan, maka apa yang telah dilakukan oleh almarhum Sultan Perak pada ketika itu ialah menemubual ataupun bertanyakan kepada ketiga-tiga orang ahli Dewan Undangan Negeri tersebut. Yang seterusnya, almarhum Sultan Perak juga telah memanggil ketua parti, ya, untuk mendapatkan pandangan beliau berkaitan dengan kedudukan ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti beliau, ya.
Setelah itu, baginda telah membuat keputusan dan memperkenankan seorang lain, seseorang, iaitu Datuk Seri Zamri Kadir, Ahli Dewan Undangan Negeri, untuk dilantik sebagai Menteri Besar. Kemudiannya, apa yang berlaku pada peringkat persekutuan ialah pada tahun 2020, dengan pelantikan, sebelum pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, yang mana pada ketika itu Tun Mahathir Mohamad telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, dan untuk menentukan siapakah yang mempunyai kepercayaan majoriti itu, baginda telah mengambil dua langkah utama. Pertama, baginda yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya setiap ahli Dewan Rakyat itu sembah menghadap kepada baginda untuk memaklumkan calon yang baginda yang ahli Dewan Rakyat itu percaya bagi dilantik atau diperkenan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang keduanya, baginda juga telah menitahkan ketua parti untuk menyembah maklum kepada baginda tentang kepercayaan daripada ahli-ahli parti sendiri, ya. Jadi dua tindakan yang diambil oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan juga Yang di-Pertuan Agong ialah dengan memanggil sama ada ahli dewan secara keseluruhannya atau ketua-ketua parti. Dan ini sebenarnya adalah suatu langkah yang telah pada saya boleh dijadikan sebagai adat atau convention bagi negara kita, bagi Yang di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan Raja Pemerintah di negeri-negeri untuk menentukan siapakah yang layak atau mempunyai kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Menteri Besar atau Perdana Menteri. So di sini oleh kerana tidak ada tata cara yang sepenuhnya dinyatakan dalam mana-mana perundangan, maka atas dasar kuasa budi bicara baginda Yang di-Pertuan Agong, maka terserahlah kebijaksanaan baginda untuk menentukan apakah cara yang sebaiknya bagi memastikan seseorang yang diperkenan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri itu sebenar-benarnya mempunyai kepercayaan majoriti, ya. Majoriti itu daripada ahli dewan, ya, majoriti daripada ahli dewan. Jadi di sini mungkin ada tata cara lain yang ingin digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dari segi undang-undang itu adalah tidak dilarang atau itu adalah tidak disekat, ya. Maksudnya di sini mungkin Yang di-Pertuan Agong boleh mendapatkan dengan cara lain atau mendapatkan maklumat daripada Yang di-Pertua Speaker ke tentang kedudukan ahli-ahli Dewan Rakyat itu sekiranya mereka ada berhubungan dengan Yang di-Pertua Speaker. Jadi secara keseluruhannya proses pelantikan Perdana Menteri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, pertama kita perlu faham ialah ia adalah di bawah kuasa budi bicara baginda. Kedua, bagaimana baginda menentukan khidmat atau judgement atau keputusan baginda itu adalah tertakluk kepada amalan dan tidak ada perundangan khusus. Yang ketiganya, seseorang yang telah dilantik itu tidak perlulah membuktikan dia sendiri mempunyai kepercayaan majoriti, dan seterusnya ia hanyalah bergantung kepada khidmat baginda. Dan selepas itu, apabila telah diperkenan, terserahlah kepada demokrasi itu sendiri, ya. Sama ada mereka ingin membuat amalan, bagi contoh untuk membuat satu proses pada peringkat parlimen untuk menunjukkan seseorang itu telah mempunyai kepercayaan majoriti, ataupun mereka mahu membuat usul undi tidak percaya dan sebagainya. Itu adalah tertakluk kepada aplikasi demokrasi dalam parlimen itu sendiri. Bagaimanapun ini adalah tidak dinyatakan dalam perundangan dan ia adalah tidaklah suatu yang mengikat, ya. Jadi pada saya itulah prosesnya dari segi akademik. Pada saya kita perlu melaksanakan kajian-kajian terperinci supaya khidmat baginda itu adalah suatu yang baginda boleh amalkan, yang boleh mendatangkan keadilan
dan menunjukkan kewibawaan, kebijaksanaan dan kebitaraan Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.